InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mula lebih kurang dalam berapa minit lagi. InsyaAllah lagi seminit kita akan mula tuan-tuan, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sedang penonton, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk bersua walaupun secara di alam maya. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita di dalam hadis yang kedua di dalam kitab Arba'in Nawawi ini tuan-tuan, yang mana menceritakan berkaitan dengan hadis Jibril ataupun hadis Jibril yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam berkaitan dengan apakah itu iman, apakah itu Islam, dan juga apakah itu ihsan. Jadi sedikit sebanyak pada minggu yang lepas kita telah membicarakan berkaitan dengan hakikat ihsan di dalam diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah membicarakan berkaitan dengan tafsiran berkaitan dengan sadr, berkaitan dengan qulub, berkaitan dengan fuad, dan juga berkaitan dengan lub ataupun lubab. Jadi dengan panjang lebar kita telah bicarakan, dan hasil daripada pengertian-pengertian sadr, qulub, fuad dan juga lubab ini tuan-tuan, dia akan memainkan peranan kepada diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari segi apabila dipraktikkan dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita tuan-tuan, dengan berkaitan dengan ihsan ini, dia secara automatik akan menyucikan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat orang yang telah mencapai makam ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan mereka dengan amalan orang yang hanya sekadar Islam dia berbeza. Sebab orang yang telah mencapai kepada makam ihsan ini tuan-tuan, dia telah merasakan bahawa seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk. Yang mana kita katakan bahawa setiap dia menyatakan bahawa apa yang diperlihatkan kepada dia ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kalau kita lihat orang yang telah mencapai makam ihsan ini, ibadah mereka berlainan, pandangan mereka berlainan, hati mereka berlainan. Sebab itulah apabila mereka ini melakukan amal ibadah, mereka melakukan bersungguh-sungguh, mereka melaksanakan ibadah tersebut dengan sehabis baik. Kerana itulah maksud ihsan. Maknanya ialah membuat satu perkara itu terlebih baik. Maka sebab itulah kalau kita lihat seperti mana dinyatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala berkaitan dengan orang yang telah mencapai makam ihsan ni tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah Hakam Ikam Athaillah Sakandari mengatakan aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ridha an nafsi. Asal daripada setiap perbuatan-perbuatan maksiat itu dan juga kelalaian dan juga syahwat itu adalah redha terhadap nafsu. Maka orang yang telah capai kepada makam ihsan ni tuan-tuan, dia telah memandu nafsu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara automatik tuan-tuan, setiap perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan kepada nafsu, tetapi kerana nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu kullu ta'atin wa yaqazatin wa 'aqatin 'adam ridha minka anhu. Dan setiap ketaatan dan juga kejagaan, yaqazatin wa 'aqatan 'adamur ridha, tidak redha terhadap nafsu itu sendiri. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, kalau kita lihat orang yang mana ihsan telah wujud pada hati mereka ini, seolah-olah mereka ini, hati mereka itu bersih, seolah hati mereka itu sihat dan hati mereka hidup. Sebab itulah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk memastikan bahawa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang nyata.
bukan hanya sekadar iman yang terkejut ataupun iman yang tiba-tiba, tetapi iman kita faham kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita buat macam tu, dan kita faham kenapa kita buat perkara tersebut, kerana kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan, min alamatil mautil qulub adamul hazni ala ma fataka minal mawafaqati wa tarkan nadam ala ma fa'altahu min wujudi zilal. Athaillah Sakandari mengatakan, di antara tanda matinya hati itu adamul hazn, tidak pernah merasa duka cita terhadap apa yang ditinggalkan. Maka di situ dia katakan perkara-perkara tersebut adalah sebagai tanda bahawa hati tersebut mati. Orang yang buat maksiat, orang yang buat kesalahan, dia tidak pernah rasa berdosa. Bahkan dia merasakan bahawa itu sebagai satu perkara biasa. Jadi sebab itulah peranan ihsan dalam diri kita ialah kita merasakan muraqabatullah, kita merasakan ma'iyatullah, kita adanya rasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan kita, dan kita rasakan bahawa setiap amal perbuatan kita Allah Subhanahu Wa Taala akan wujud bersama dengan kita. Maka sebab itulah dalam hal ni ihsan adalah perkara yang sangat penting. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ini juga Nabi SAW ditanya berkaitan dengan hari kiamat dan juga tanda-tandanya. Jadi kita lihat tuan-tuan, perkataan Jibril alaihi salam mengatakan, akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepada aku wahai Muhammad, apakah itu bertentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW dengan yakin Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Nabi SAW mengatakan yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ataupun bahasa mudah ni katakan bahawa orang yang tanya tu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, Nabi SAW tunjukkan kepada kita satu contoh, yang mana Nabi SAW tidak pernah malu untuk mengatakan tak tahu. Nabi SAW tuan-tuan, kalau perkara-perkara yang ghaibiyat, Nabi SAW diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkara-perkara yang ghaibiyat yang Nabi SAW tahu, dan ada perkara-perkara ghaibiyat yang Nabi SAW tak tahu. Maka sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hal ni, Nabi SAW tidak mengetahui bila akan terjadinya hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maka sebab itulah dalam hal ini dikatakan, yakni pengetahuan semua makhluk tentang waktu akan terjadi kiamat itu adalah sama. Dan ini adalah tanda syarat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan pengetahuan tentang bila terjadinya kiamat hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa pun yang boleh mengetahui bilakah terjadinya kiamat. Sungguh pun kalau kita katakan ada orang yang boleh mengira-ngira berdasarkan kaedah matematik, berdasarkan kaedah kimia, berdasarkan kaedah fizik dan sebagainya, dia katakan semakin lama semakin mengecil, semakin lama semakin kurang kekuatan sekian, maka bila dikira dia katakan, oh Ustaz lambat lagi Ustaz, mungkin lebih dalam puluhan jutaan tahun lagi baru kita nak kiamat. Kita katakan itu adalah mungkin sangkaan bagi dia. Tetapi yang mu'tamad adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh menetapkan terjadinya kiamat. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita lihat Nabi SAW mengatakan, mafatihil ghaib khamsu la ya'lamuha illallah, thumma qara'a bihadhil ayat. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW bersabda, kunci perkara-perkara yang ghaib itu ada 5. Maknanya kunci-kunci yang ghaib itu ada 5, yang mana tidak ada seorang pun yang mengetahui ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Al-Bukhari rahimahullah taala. Dia kata apa? Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa kunci syurga itu ada 5. Tidak, yang kelima-lima perkara ini tuan-tuan, tidak boleh ada manusia yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Apa dia perkara tersebut tuan-tuan? Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. 5 perkara ni tuan-tuan
Tak ada makhluk yang boleh tahu. Yang pertama Allah kata apa? Innallah, sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala ilmu sa'ah, bilanya terjadinya kiamat. Manusia tak tahu tuan-tuan, makhluk tak tahu, jin tak tahu, malaikat pun tak tahu, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith. Yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala sahaja tahu bila akan diturunkan hujan. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita nampak hujan ni benda yang di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bila orang tanya, "Ustaz, adakah kita meramalkan hujan itu sebagai satu perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jawapannya tidak. Kerana kita hanya sekadar ramalan sahaja, ramalan kaji cuaca berdasarkan pengetahuan kita. Kita tidak menetapkan, okey, sini confirm hujan, ni confirm hujan. Tak, kita tak boleh bercakap macam itu. Kerana hujan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita nampak hujan dekat belah sana tuan-tuan, awan bukan main gelap lagi. Tetapi bila sampai dekat tempat kita tuan-tuan, awan tersebut sampai tetapi hujan dia tak turun. Tiba-tiba langit jadi cerah. Sebab itulah kita nak katakan dalam perbahasan ini tuan-tuan bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui pada diri kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita berkaitan dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bila terjadinya hujan, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim-rahim. Kita tuan-tuan, kita tak tahu apa yang terjadi di dalam rahim. Bagaimana bayi tersebut, bagaimana perkembangan bayi tersebut, kita tak tahu. Adakah dia sihat dan sebagainya. Itu adalah berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghada." Dan kamu wahai manusia, kamu tak tahu apa yang akan terjadi pada besok pagi dan apa yang kamu akan dapat pada besok pagi. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh yakin dengan kita mengatakan bahawa besok kita hidup. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak tahu. Dan yang kelima, Allah mengatakan bahawa wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan engkau wahai manusia, engkau takkan tahu di bumi manakah kamu akan mati. Maka sebab itu tuan-tuan rahimahullahu taala yang kita kasihi, nak katakan bahawa kelima-lima perkara ini adalah dalam kunci Allah Subhanahu wa taala, dalam kunci perkara-perkara ghaibiat. Kita tak boleh nak mengatakan, kita tak boleh nak ramalkan kau ni mati tarikh sekian-sekian ataupun kau akan mati dekat tempat-tempat sekian. Itu adalah perkara-perkara pendukuhan atau pendukunan ataupun perbomohan. Dan kita pun tak tahu bila kita akan dapat besok ataupun apakah kita akan dapat besok. Contoh, ada orang dia tak tahu pun rezeki dia di mana. Besok pagi dia keluar, dia tahu rezeki tersebut di situ. Maka itu adalah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia pergi jalan-jalan dan sebagainya dan dia tak dapat apa-apa rezeki. Maka itu dan kita katakan bahawa Allah yang mengetahui besok kita akan dapat apa. Mungkin kita hidup besok, mungkin kita tak hidup besok. Maka sebab itulah dalam hal ni, bila Nabi SAW mengatakan bahawa yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Maka seterusnya, Jibril AS dia tanya kepada Nabi SAW, "Baiklah wahai Muhammad, kalau andai kata engkau tak mengetahui bilakah terjadinya kiamat, maka akhbirni an amaratiha. Khabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Maka Nabi SAW diminta oleh Jibril AS menceritakan berkaitan dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW. Adapun saat dan ketikanya Nabi SAW tidak mengetahui. Tetapi tanda-tandanya Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Apakah tanda-tandanya? Yang pertama, Nabi SAW mengatakan bahawa yang pertama, antalidal ummatu rabbataha, iaitu seorang hamba melahirkan tuannya. Maka di sini tuan-tuan, perbahasan yang panjang dibahaskan oleh para fuqaha, oleh para ulama berkaitan apakah dimaksudkan dengan antalidal ummata rabbataha. Maksudnya ialah tuannya dan orang yang memiliki dirinya. Dan ada yang menafsirkan ini dengan akan banyak mendatangkan perbudakan. Bahkan seorang anak perempuan juga mendapatkan hambanya, lalu dimerdekakannya sehingga ibunya didatangkan dalam keadaan sebagai hamba. Lalu si anak perempuan itu membelinya dan menggunakan tenaganya kerana tidak mengetahui bahawa ia ialah ibunya. Dan ini juga pernah terjadi dalam Islam. Baik. Di antara tafsiran atau dalam perbahasan berkaitan dengan hadis ini, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
bila mensyarahkan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan seorang tuan melahirkan anaknya ialah disebabkan banyaknya terjadi persetubuhan antara tuan dengan hamba perempuan. Maka setelah mana persetubuhan berlaku, maka hamba perempuan tersebut melahirkan anak. Bila melahirkan anak, tuan-tuan, maka anak tersebut dijadikan sebagai tuan, dan anak yang dilahirkan oleh hamba perempuan tadi menjadi tuan kepada perempuan ataupun dijadikan tuan kepada ibunya pula. Sedangkan ibunya adalah hamba, dan anak tersebut telah menjadi tuan kerana bapa ni adalah tuan kepada ibu dia. Maka sebab itulah dalam hal ni Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menafsirkan sedemikian. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman-zaman awal-awal kedatangan Islam dahulu, ataupun pada awal-awal kejadian tersebut. Maka itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, tuan-tuan, yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan antalida ummata rabbataha ini ialah banyaknya terjadi penderhakaan kepada ibu dan ayah. Banyaknya penderhakaan yang terjadi kepada ibu dan ayah, sama ada dari segi percakapan, dari segi penghinaan, daripada segi perbuatan dan sebagainya. Maka ini juga kalau kita lihat yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan bertepatan dan disambut baik ataupun yang diterima oleh kebanyakan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Di antara tanda-tandanya akan berlakunya kiamat ialah ramainya anak-anak jadi kurang hajar kepada ibu mereka. Sedangkan kalau kita lihat dalam hadis dalam Al-Quranul Karim, banyak Allah Subhanahu Wa Taala mementingkan kepada kita, memberikan satu kewajipan kepada kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Seperti mana dalam ayat yang Allah SWT katakan, wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu dan ayah kamu berbuat baik. Maka dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang yakin tentang adanya hari kebangkitan, orang yang yakin tentang adanya hari pembalasan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada seorang hamba ni, tuan-tuan, dia akan cuba untuk berbakti kepada kedua ibu bapanya. Sedangkan kalau kita lihat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman. Bila Nabi SAW beri ancaman ni, tuan-tuan, ini satu benda yang sangat-sangat serius. Perlu untuk kita ambil tahu, perlu untuk kita ambil pengajaran berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang dan dilaknat oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa la'anallahu al-qati'. Nabi SAW mengatakan bahawa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Nabi katakan, siapa yang beriman dengan Allah dan juga Rasulnya, Allah dan juga hari kiamat, maka hubungkanlah silaturahim. Ini sebagai satu tanda kepada kita bahawa perlunya untuk menyambung silaturahim. Sambung silaturahim bermakna berbakti kepada kedua bapa. Dan Nabi mengatakan bahawa la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Memutuskan hubungan silaturahim ini termasuklah dengan ibu bapa. Maka apabila seorang anak itu menderhaka kepada kedua bapa, maknanya dia sedang merosakkan hubungan silaturahim dia. Dia sedang memutuskan hubungan silaturahim dia. Maka apabila banyaknya orang-orang yang telah kurangnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyak dan semakin kurangnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin ramai anak-anak yang menderhaka kepada kedua bapa, yang tidak taat dan tidak patuh kepada kedua bapa mereka. Lantaran daripada itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Mereka menderhakai kedua ibu bapanya dengan cara mengherdik, dengan cara menyusahkan ibu bapa mereka, dengan cara memaki mereka, dan lebih teruk lagi dengan cara memukul mereka. Dan ini, tuan-tuan, dilakukan hanya oleh tuan-tuan saja, kepada hamba-hamba sahaya mereka. Maka ketika itulah kalau kita lihat dalam hadis ini, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menafsirkan sedemikian. Kita lihat juga, tuan-tuan, pada hari ini, pada zaman sekarang ini, tuan-tuan, kebanyakan anak-anak, kebanyakan orang hari ini, tuan-tuan, mereka dah mula bekerja. Di antara suami dan juga isteri dah mula banyak bekerja. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan, bila dah ramai pasangan yang bekerja, kadang-kadang kita lihat ada sebahagian ataupun ada segelintir daripada pasangan-pasangan ataupun daripada anak-anak ni, tuan-tuan, mereka melihat ibu bapa ataupun salah seorang di antara mereka, ibu ataupun ayah mereka, tuan-tuan, yang duduk di kampung. Bila duduk di kampung, mereka ajak, mak, jumlah datang ke rumah saya, jumlah datang rumah saya. Ajak, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kita ingatkan untuk berbakti.
Tetapi rupa-rupa tuan-tuan datang ke rumah bukan untuk jaga, tetapi untuk menjaga anak-anak mereka. Sedangkan kalau kita lihat, bukan sekarang ini tugas mak mereka tuan-tuan. Bukan tugas mak untuk menjaga anak-anak kita tuan-tuan. Anak-anak kita ni tuan-tuan adalah urusan kita. Cukuplah mak kita tuan-tuan. Daripada kita kecil dahulu tuan-tuan, dah mula jaga kita. Dah jaga kita tuan-tuan. Dah bersusah payah. Habis keringat mereka untuk menjaga kita. Bersengkang mata nak jaga kita. Tetapi bila kita dah besar, kita dah berkeluarga, kita bawa angkut mak kita ni tuan-tuan daripada kampung tuan-tuan, datang ke rumah kita, bukan kerana nak kita jaga, bukan kita nak jaga mereka, tetapi kita suruh pula mereka ini jaga anak-anak kita, sementara kita pergi ke kerja. Kita balik, kita biarkan mak kita jaga anak-anak kita, tukar pampers, mandikan anak kita dan sebagainya. Itu adalah perbuatan penderhakaan kepada ibu dan ayah kita tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kepada ibu kita tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Tetapi para ulama bincangkan berkaitan dengan cerita ini juga tuan-tuan, berkaitan dengan kisah ini. Seandainya ibu tersebut dengan rela hati, dia katakan tak payahlah kau bagi, biarlah mak jaga anak-anak kau ni. Sebab apa? Sebab mak pun tak ada kawan, mak pun tak ada orang nak jaga, tak ada kawan dan sebagainya, nak berburak dan sebagainya. Lalu kita katakan mak boleh ke mak? Kalau mak tak boleh, saya memang tak boleh bagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang menyusahkan mak dan sebagainya. Maka dengan cara berkeras mak dia kata tak payah, kau tak hantar kepada pengasuh, biarkan mak jaga. Mak dia secara automatik, secara sukarela nak menjaga. Maka ketika itu para ulama mengatakan tidaklah termasuk dalam perbuatan penderhakaan. Kerana atas sukarela mak, kerana kita tahu kadang-kadang mak ni bila dia bersendirian, bila dia berseorangan, dia nak kepada kawan. Jadi kawan-kawan dia adalah cucu-cucu mereka. Maka dalam keadaan tersebut dia tidak merasakan diberi beban dan dia secara sukarela untuk menjaga cucu dia, maka itu tidak termasuk dalam kes penderhakaan. Tetapi yang jadi penderhakaan ini adalah sekiranya kita paksa mereka. Dah kita bawa ke rumah kita, kita letakkan pula di bilik yang kecil, seolah seperti mana bibi, seperti mana orang gaji kita tuan-tuan. Maka ketika itulah terjadinya penderhakaan yang Nabi SAW sifatkan antaridal ummata rabbataha, melahirkan tuan dia, tuan itu melahirkan tuan itu melahirkan hamba, itu melahirkan tuannya. Baik. Kemudian setelah itu dia katakan bahawa yang kedua, yang pertama tadi antaridal ummata rabbataha, iaitu tuannya, hamba itu melahirkan tuannya, ataupun dalam istilah dia banyaknya penderhakaan kepada ibu dan juga dan ayah. Kemudian yang kedua yang Nabi SAW sifatkan bahawa antarul hufatal urata alah. Nabi mengatakan bahawa dan engkau akan melihat orang-orang yang telanjang kaki, ataupun dalam istilah dia ialah tidak memakai selipar, tidak berpakaian dan juga miskin. Dan Nabi berkatakan bahawa ra'a asyat yatatawaluna fil bunyan, yang mana mereka ini bekerja sebagai pengembala kambing tetapi membangunkan bangunan yang tinggi-tinggi. Baik. Dalam hadis ini tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang Nabi SAW sifatkan telah terjadi. Apa yang Nabi SAW sifatkan telah terjadi. Seperti mana yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, kamu melihat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW ditanya, Nabi SAW ditanya kepada sahabat Nabi, lalu Nabi katakan humul Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Siapakah orang-orang Arab ni tuan-tuan? Sekarang ni kita nampak bagaimana asal kejadian ataupun asal usul negara mereka itu adalah negara yang padang pasir, yang hanya penduduk mereka mengembala kambing, yang mereka ini hanya sekadar tidak berpakaian berpakaian yang kemas, hanya sekadar baju biasa, kemudian tidak berselipar. Tetapi hari ini tuan-tuan kita lihat bagaimana bangunan-bangunan tinggi yang dibina, sehingga akan mengalahkan seluruh negara, mengalahkan seluruh dunia. Bagaimana kehidupan mereka hari ini tuan-tuan kita lihat, dengan kenderaan-kenderaan yang mewah, dengan kehidupan yang mewah, dengan duit yang berjuta-juta. Walaupun kita katakan asal usul mereka ini hanya sekadar orang miskin, tetapi bagaimana hari ini bila Nabi SAW sebut dalam hadis tersebut, maka terzahirlah hadis tersebut tentang kebenarannya. Dalam hal ini tuan-tuan, kalau kita lihat Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bila dia menafsirkan hadis ini, dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan antura hufatal uratal alah ri'a asyat yatatawaluna fil bunyan, yang dimaksudkan di sini ialah mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan supaya rumah masing-masing lebih tinggi antara satu sama lain. Dan hari ini tuan-tuan, bukan sekadar orang Arab saja tuan-tuan,
Bahkan di Malaysia juga tuan-tuan, terjadi juga perkara-perkara sedemikian. Kita nampak orang ni, kita ada rumah, kita nak lagi besar daripada rumah orang lain. Ya, supaya apa? Supaya rumah kita ni lebih gah, lebih nampak di khalayak ramai. Maka inilah yang termasuk juga dalam hadis Nabi SAW. Mereka yang meninggi-ninggikan bangunan untuk tujuan bermegah-megahan, untuk tujuan bermewah-mewahan, untuk menjadi riak dan juga takabur kepada masyarakat. Dan juga walaupun kita katakan, ala Ustaz sekarang ni ramai rumah tarikh Ustaz, kan, tak ada beza pun antara satu rumah yang lain. Tetapi ada juga kalau kita lihat orang yang renovate, orang yang ubah suai rumah supaya nampak lebih tinggi, nampak lebih mewah daripada rumah-rumah orang lain. Maka itu juga termasuk dalam orang yang kategori mereka berlumba-lumba dalam meninggikan bangunan yang dinyatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan begitu juga kalau kita lihat Abdullah bin Yusuf Al-Wabili, dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini juga ialah berkaitan dengan golongan-golongan yang berlumba-lumba untuk mengumpulkan duit yang sebanyak yang mungkin. Kemudian mereka ini tunduk pada pandangan dunia, tunduk pada pandangan dunia dan membazir pada bukan tempatnya. Duit dah terlampau banyak tuan-tuan, duit dah terlampau banyak. Maka bila duit dah terlampau banyak, tak tahu nak buat apa, maka akhir sekali membazir. Beli ini, beli itu, tiap-tiap hari tukar kereta dan sebagainya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahawa kereta tu disalut dengan dan disalurkan dengan emas dan sebagainya, kerana dah tak tahu nak buat apa dengan duit tersebut. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan bahawa itu salah satu di antara tanda akan terjadinya kiamat. Dan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yang dimaksudkan dengan alah adalah orang-orang fakir, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai orang yang berkurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Dan dalam hadis yang lain daripada hadis Huzaifah, Nabi SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta yakunu as'adan nasi bid-dunya lakuna Luka' ibnu Luka', dikatakan, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang tercela daripada anak-anak orang yang tercela juga. Maka Nabi SAW beritahu satu hari nanti akan terjadinya kiamat, tidak akan terjadinya kiamat ketika mana orang yang paling bahagia adalah daripada orang yang paling tercela ataupun paling miskin. Daripada orang miskin tuan-tuan, tiba-tiba jadi orang yang paling kaya. Daripada orang yang miskin, tiba-tiba jadi orang yang paling bahagia. Begitulah yang Nabi SAW sifatkan dalam hadis ini. Dan kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis yang lain juga, Nabi SAW mengatakan bahawa, kemudian daripada Anas bin Malik, katanya daripada Nabi SAW bersabda, baina yaday sa'ati sanuna khadda'ah yuttahamu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ruwaybidah. Qalu wa ma ruwaybidah? Qalu as-safihu yantiqu fi amri ammah. Nabi SAW mengatakan bahawa sebelum terjadinya hari kiamat akan ada beberapa tahun yang menipu, iaitu sanuna khada'ah, yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang di mana orang yang jujur lagi amanah dituduh sebagai penipu, dan orang yang dianggap sebagai berdusta dianggap sebagai amanah, dan ruwaybidah akan berbicara. Maka sahabat Nabi bertanya, siapakah golongan ruwaybidah ni ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan masyarakat yang banyak ataupun berbicara tentang perkara-perkara yang umum. Maka dilihat sini tuan-tuan, ialah kalau kita lihat Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ruwaybidah ni ialah orang bodoh yang bercakap tentang perkara-perkara yang umum, tentang perkara-perkara yang umum. Dan Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam, dia mengatakan bahawa orang bodoh dan keji bercakap tentang perkara umum, sedangkan dia bukan ahli yang boleh bercakap tentang perkara tersebut. Ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dan sebab itulah tuan-tuan, kalau kita lihat hari ini, berapa ramai orang yang hari ini bercakap bukan dalam bidang mereka masing-masing, bukan bercakap dalam bukan bidang mereka masing-masing. Sebab itu Nabi mengatakan bahawa al-fasiqu yatakallamu fi amril ammah,
Nabi mengatakan bahawa orang fasik adalah orang yang berbicara, yang suka berbuat ataupun bicara tentang perkara-perkara yang banyak ataupun perkara yang umum. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan, hari ini bagaimana orang yang tidak berilmu, yang tidak ada pengetahuan dalam bidang yang khusus itu tuan-tuan, berbicara tentang perkara-perkara yang bukan bidang dia, dan dia tahu yang dia itu bukan ahlinya. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dalam bidang agama. Sedangkan kita tahu tuan-tuan, bila kita bercakap berkaitan dengan ilmu-ilmu perubatan, sedangkan kita bukan doktor, kita bukan orang yang mahir dalam bidang perubatan, tetapi kadang-kadang kita nak juga cakap berkaitan dengan bidang perubatan. Maka itu yang banyak terjadinya berkaitan dengan orang salah makan ubat, orang yang terlampau makan ubat, orang yang terlebih dos dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Kerana sebegini, adanya manusia-manusia yang bukan keahlian dalam bidang tersebut, tetapi nak juga bercakap. Itu yang akan menyebabkan banyaknya kemudaratan dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, orang yang bercakap dalam bidang agama. Bukan ustaz pun tuan-tuan, baru nak start istilah dia, baru nak start. Tetapi bila dalam perkara tersebut tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh. Baru tadah satu kitab tuan-tuan, tetapi dah bercakap dengan perkara-perkara yang banyak. Dah berhajatkan kepada ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya. Kita katakan tuan-tuan, seperti mana yang dinyatakan, al-ilmu bit-ta'allumi wal faqhu bit-tafaqquhi. Ilmu itu perlu dipelajari dan fiqh itu perlu ditafakuhkan. Wal adib ataupun wal adabu bit-ta'dib, dan adab itu perlu dididik. Maka sebab itulah kalau kita lihat, ada seorang tokoh yang bernama Abu Hasan Al-Shazuli, seorang ulama tasawuf. Abu Hasan Al-Shazuli rahimahullahu taala. Suatu hari tuan-tuan, Abu Hasan Al-Shazuli rahimahullahu taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kurniakanlah aku satu ilmu yang tidak perlu untuk aku bertalaki. Dia kata, kurniakan kepada aku satu ilmu yang tidak perlu aku untuk bertalaki. Maknanya dia berhajat kepada ilmu kasyaf ataupun ilmu laduni. Maka ketika mana satu malam tuan-tuan dia tidur, maka didatangi dalam tidurnya Nabi SAW. Lalu dia katakan, ya bunayya, wahai anakku, adakah engkau ingin meninggalkan sunnah-sunnahku? Sunnahku ialah bertalaki. Sedangkan Nabi SAW bila belajar, Nabi SAW bertalaki dengan Jibril AS. Maka itu adalah sunnah Nabi SAW. Tetapi orang hari ini tuan-tuan bagaimana? Dia hanya sekadar mementingkan kepada apa yang didengar, belajar dan YouTube, cukup itu sekadar saja. Kemudian dia dah mula bercakap-cakap daripada apa yang dia tahu dan dengar daripada mulut-mulut orang. Dia tidak pernah mengenal guru, dia tidak pernah bertalaki, dia tidak pernah belajar secara sistematik ataupun belajar secara pendidikan yang formal dalam bidang agama, tetapi hanya sekadar istilah dia orang ilmu celup-celup. Celup pergi sini, celup pergi sini, celup pergi sini, lepas tu dah dakwa diri sebagai ustaz. Mungkin asalnya sebelum bukan ustaz. Mungkin asalnya hanya sekadar orang yang belajar engineer. Contoh tuan-tuan, bukan semualah. Tetapi ada juga orang yang belajar engineer, tetapi malamnya tuan-tuan dia pergi belajar. Malam saja dia belajar. Walaupun dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, kita tahu dia mempunyai pengetahuan dari segi bertalaki. Tetapi yang kita tak boleh ni tuan-tuan terima ialah orang yang hanya sekadar belajar bukan dalam bidang agama, tetapi hanya sekadar belajar di YouTube dan sebagainya, kemudian telah mengeluarkan fatwa. Maka sebab itulah Nabi SAW mengatakan bahawa idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Nabi mengatakan bahawa apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, kita kena tahu bahawa perkara-perkara berkaitan dengan keilmuan perlu kita serahkan kepada orang yang ahlinya. Bukan kita katakan bahawa, oh kau tak layak bercakap tentang ilmu agama. Kenapa? Oh, kau macam tu, kau ni sikit-sikitlah. Tak tuan-tuan, kita nak kalau boleh biarlah fakta ataupun kenyataan yang dikeluarkan itu daripada orang yang ahlinya dan siqah dalam menukilkan ilmu pengetahuan. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, innahu yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nasa ru'usal juhalan fasa'alu faftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi SAW mengatakan bahawa sesungguhnya ilmu itu diangkat dengan dimatikan para ulama. Sesungguhnya ilmu itu diangkat dengan cara dimatikan para ulama. Sehingga kan hatta idza lam yabqa aliman, sehingga tidak ada tinggal pun seorang yang alim, ittakhadhan nas, maka manusia-manusia ini mengambil juhalan, ru'usan juhalan, orang-orang yang jahil. Maka mereka ambil orang-orang jahil ni tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Fasa'alu
Maka ditanya kepada orang jahil tersebut, fa'aftu bi'ghairi ilmin. Maka mereka berfatwa tanpa pengetahuan mereka, tanpa ilmu mereka. Maka Nabi katakan, fadallu wa adallu. Mereka itu sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini bahaya tuan-tuan. Kita tak nak orang hari ini ambil orang yang bukan bidang, yang bukan keahlian, bercakap tentang hal-hal yang perkhususan. Kalau sebagaimana kita tak boleh terima kenyataan orang yang kalau kita nak bina bangunan, kalau kita nak buat bangunan, kita mesti tanya engineer. Kalau nak buat bangunan, kita mesti tanya arkitek. Kenapa dalam bidang agama kita tak seperti sedemikian? Kalau bidang perubatan, contoh tuan-tuan, kita nak operation orang, kita tanya kepada doktor pakar. Tetapi dalam bidang agama tuan-tuan, kita tanya bukan pada ahlinya. Maka sebab itulah ini kesalahan dalam pembahagian ilmu. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam apa sekalipun tuan-tuan, dalam bidang apa sekalipun tuan-tuan, Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui sekiranya engkau tidak mengetahui. Baik, kemudian tuan-tuan, antara yang lain sikit-sikit tuan-tuan, dia katakan bahawa inna min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yazharul jahlu. Dia katakan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, maksudnya diwafatkan para ulama dan munculnya kejahilan. Maka ramai orang yang jahil tuan-tuan yang berfatwa dengan fatwa yang sesat, yang memberikan pengetahuan dengan pengetahuan yang tidak mereka tahu. Bahkan dalam hal itu dia sesatkan orang lain dan dia sendiri telah sesat. Maka seterusnya tuan-tuan dia katakan yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba meninggikan bangunan, kita dah ceritakan. Kemudian la taqumu sa'atu hatta yatatawalun nasu fil bunyan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang berlumba-lumba meninggikan bangunan. Harith bin Sa'ib kata, dia diriwayatkan daripada Al-Hasan, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Khalifah Uthman, dan aku boleh menyentuh atapnya dengan tanganku kerana rendahnya. Maka ini adalah asal. Sahabat-sahabat Nabi SAW, isteri-isteri Nabi SAW, dan kehidupan pada ketika itu tidak ada rumah yang tinggi. Sehingga kan dikatakan berkaitan dengan Hasan ini mengatakan, aku masuk ke dalam rumah isteri-isteri Nabi, aku boleh capai atap isteri Nabi tersebut. Atap rumah isteri Nabi SAW, maknanya terlampau rendah sangat. Maka itulah yang dikatakan dalam hal ni. Kemudian dikatakan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataban nasu fil masajid. Maka dikatakan hari kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang saling berbangga-bangga dengan memperindahkan masjid-masjid. Masjid kosong tuan-tuan, masjid besar, tetapi hanya sekadar untuk diambil gambar, hanya sekadar untuk orang datang ke masjid tersebut, ambil gambar lepas tu balik. Tidak ada pengimarahan, tidak ada orang melakukan solat di situ. Orang ramai, rumah sekeliling masjid, tetapi yang datang hanya beberapa saja tuan-tuan. Ukiran-ukiran punyalah cantik, kemasan-kemasan dalam tersebut punyalah cantik, marmar-marmar import daripada Morocco dan sebagainya. Tetapi yang solat hanyalah beberapa orang saja tuan-tuan, hanya sekadar untuk dibangga-banggakan sahaja. Maka ini adalah di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cukup sekadar itu kita punya perbahasan dalam hadis yang kedua ni tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada hadis yang ketiga berkaitan dengan rukun Islam. Apakah dimaksudkan dengan rukun Islam ni tuan-tuan? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zamani. Barakallahu fiikum. Masih Ustaz Abid, jazakallahu khair.